Orang muda, orang tua, orang miskin, orang kaya, orang kuat, orang lemah, kanak-kanak, dewasa, dalam perut pun meninggal, lahir-lahir pun meninggal. Maknanya mati ini dalam banyak keadaan, kan? Banyak keadaan mati. Kita duk sangka ustaz dulu pergi Bosnia, mak pak cukup takut. Masa tu tengah perang, masa tu tengah perang tahun 93. Mak ustaz kata, tak boleh ke bagi orang lain lah. Sebab duk dengar duk tengok dalam TV tengah perang. Rupa-rupanya ustaz pergi duduk di tempat aman. Di tempat aman, bukan darat ni. Makan, tidur, berak, minum semua di dalam, di bawah kubur tu. Tapi ada tandas lah, bukan berak macam lembu tu. Ada tandas lah, dia orang buat siap dah. Dia orang buat siap dah. Kita hanya pergi duduk makan situ. Siap ada dengan bilik, dengan apa. Kemas, rasa seronok duduk situ lagi. Jadi maknanya, walaupun dalam keadaan macam tu, alhamdulillah ustaz balik selamat. Tapi ada juga lah yang meninggal. Jadi maknanya meninggal ni apabila sampai ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba saja ajal seseorang kamu, tidak akan dicepat ataupun dilewatkan walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Jadi maknanya bila sampai saja masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ajal kita pun datang. Ajal kita pun datang. Jadi maknanya di sini, mau tak mau kita akan mati. Bila kita nak mati, bila kita nak mati, nak ke tak nak ke tetap mati, yang perlu kepada kita ialah persediaan. Persediaan, persiapan. Kita nak pergi ke satu tempat yang belum pernah kita pergi. Yang belum pernah kita pergi. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur, pun kita buat persiapan. Betul tak? Kita buat persiapan. Beli dengan keropok lah, macam-macam. Nak pergi berkelah di mana? Di Pantai Merdeka. Cukup seronok dulu. Sekolah buat lawatan, sekolah rendah buat lawatan tahun 60-an dulu ni. Tahun 60-an dulu ni cukup seronok. Tak tidur dah malam tu. Tak tidur dah. Mak ni tangkap ayam kampung sembelih. Sembelih ayam kampung goreng. Ni anak nak pergi berkelah kan. Seronok. Punya seronok. Jadi maknanya kita buat persiapan. Sekarang ni pun dalam keadaan yang cukup mewah, rata di jalan ada dengan RNR pun, kita tetap buat persiapan. Kita beli siap dah ayam kotak. Ayam kotak. Beli keropok untuk makan di atas bas nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur. Sedangkan sepanjang jalan tu dah ada makanan cukup banyak, bawa duit aja, bawa pitih aja. Buat duit aja. Boleh beli macam-macam dah. Itu pun kita buat persiapan. Apatah lagi kita nak menemui saat kematian. Saat kematian. Masa Allah Ta'ala nak cabut nyawa itu pun dah ada penyiasaan ataupun sakitnya untuk Allah Ta'ala cabutkan nyawa bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi maknanya di sini kita kena ada persiapan. Yang Rasulullah ibaratkan, Allah Ta'ala nak cabut nyawa tu seperti mana kamu bakar pedang, ataupun sekarang ni parang ke, golok ke, kamu bakar dia betul-betul merah, kamu pergi letak di bulu kambing. Apa akan jadi? Berasak kan? Berasak. Kambing tu pun terkejut beruk. Kambing terkejut beruk. Bukan beruk terkejut beruk, kambing pun terkejut beruk. Sebab dia kata sakitnya. Kita pula kalau kita kena pisau sakit tak? Sakit, itu baru sikit. Apatah lagi nyawa nak melayang daripada badan kita. Jadi dengan sebab itu kita kena ada persiapan. Apa dia persiapannya? Apa dia persiapan? Untuk kita yang nak mati. Sekejap lagi baru kita cerita orang mati. Sekarang ni persiapan kita orang yang hidup untuk mati. Apa dia persiapan dia?
Amal ibadat. Amal ibadat, amal soleh, amal ibadat, amal soleh. Apa dia yang termasuk di dalam amal ibadat yang perlu kita sediakan? Solat, lagi puasa, lagi zakat, lagi haji. Siapa pergi haji dah? Ada lagi kan? Lagi apa dia lagi? Sedekah, lagi taubat. Lagi banyaklah kan kita kena sedia. Maksudnya ialah benda-benda yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, dan kita larang apa yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Itulah persiapan kita. Persiapan kita. Taat kepada ibu bapa, tak sebut pun. Taat kepada ibu bapa. Ustaz tahu muka ni, muka semua taat kepada ibu bapa, taat kepada guru. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sebab itulah persiapan kita. Itulah persiapan kita. Hari-hari kita duduk dengan ibu bapa, tiba-tiba kita tak kutip pahala daripada ibu bapa, sangat rugilah kita. Kita datang sekolah, kita duduk dengan guru, kita tak kutip pahala, rugilah kita. Jadi maknanya setiap saat orang Islam ni peluang untuk dia buat pahala, untuk dia buat amal ibadat cukup luas, cukup banyak. Cukup banyak. Tak perlu wang ringgit pun. Nak taat kepada ibu bapa perlu wang ringgit ke? Tak perlu kan. Mak pak tak minta pun duit daripada kita. Ada tak mak kamu minta? Ada tak? Buat baik dia kata kena bagi. Ataupun dia kata mak nak minta kat kamu ni, Razak, duit susu yang kamu minum. Ada tak? Ataupun dia buat senarai panjang, kita pun terkejut. Bangun-bangun pagi, dia panggil kita. Dia panggil kita, nama apa? Fikri. Dia panggil Fikri. Mai Ustaz. Dia pun buka sampul surat nah baca. Kita tengok di situ dia senarai cukup banyak. Kain lampin lah, pampers lah, susu tin lagi lah, beras, gula, macam-macam lah kan. Kalau dia buat macam tu, kamu kerja besok ni tak terbayar, tak tertanggung. Tapi semua tu dia tak minta. Dia tak minta. Yang dia mintanya ialah supaya kita dapat menyenangkan hati dia. Betul tak? Dapat menyenangkan hati dia. Jadi dengan sebab itu, itulah amalan yang akan kita bawa besok. Sebab ada sirah kan, sampai tak boleh mengucap kerana dia derhaka kepada ibu kan. Jadi makna kita ambil pengajaran di belah situ, tujuannya ialah kita nak buat persediaan yang banyak untuk kita pergi ke menemui Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mati kelak. Baik, ada tak orang mati balik cerita kat kita? Dia kata, aku duduk di sana teruklah, kena belasah dengan malaikat. Tanah himpit aku. Ada tak dia cerita? Ada tak orang mati balik cerita kat kita? Tak ada kan? Tak ada. Sebab tu kita tak takut. Betul tak? Sebab tu kita buat sambil lewa. Sembahyang hak 5 kita buat 3. Betul tak? Betul tu. Puasa yang 30 hari kita buat 2 hari. Tadi sebut dah kan, puasa, sembahyang. Kalau cek yang tu pun masih banyak lagi kita tinggal. Apa nak sebut sedekah, soal nak keluar duit kan? Itu yang tak perlu apa pun. Duduk di mana dalam keadaan janji bersih kita boleh sembahyang, itu pun kita tak buat. Kita tak buat. Sedangkan kita tahu kita nak menemui Allah. Kita nak mati satu hari nanti. Allah Ta'ala sebut seperti mana ayat yang Ustaz baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya
segala usaha, pahala, perbuatan yang kamu lakukan semasa kamu hidup di atas muka bumi ini, semuanya Allah Ta'ala akan balas di yaumul qiyamah, di hari akhirat besok. Kita buat apa juga di atas muka bumi ini, sama ada kebaikan walaupun sebesar zarah, begitu juga dengan kejahatan walaupun sebesar zarah, kecil saja, itu pun akan dihitung dan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat besok. Dan kita akan menerima pembalasan di atas apa yang kita lakukan semasa kita hidup di atas muka bumi ini. Kita bercakap kepada mak kita suruh kita buat liat aja. Ada setengah dia tak jawab. Dia tak jawab, dia buat liat, dia buat de aja. Kan? Dia buat de aja. Bengkak hati mak, sedih hati mak. Dia tak jawab. Ada yang setengah tu pula dia jawab. Suruhlah adik tu, dah tahu dah kakak ni nak ambil PMR, suruh juga orang. Mak suruh pergi basuh pinggan sikit je. Pinggan pun hak dia makan, bukan orang lain makan. Pinggan yang dia makan pun malah nak basuh. Mak suruh, suruh tu pun dia tengking mak dia. Tapi dengan kawan dia cakap baik pula. Dia cakap lembut aja dengan kawan. Cakap lemah lembut dengan kawan, tapi dengan mak, ya Allah, macam rimau. Dengan mak dia, dengan cikgu pun sama. Dengan cikgu di sekolah sama juga. Dia tak kira apa cikgu. Memanglah cikgu tu tak kira kamu. Tapi kamu kena kira lah apa yang disuruh oleh cikgu. Cikgu tak ada masalah apa kalau kamu tak buat pun, tapi yang ruginya siapa? Kita kan. Kita dahlah rugi dari segi pelajaran, kemudian rugi pula dari segi pahala. Sedangkan kita nak kumpul pahala untuk kita bawa ke akhirat. Jadi dengan sebab itu, sediakanlah bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sediakan bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Apa dia takwa? Apa dia takwa? Ya? Takut kepada Allah. Lagi, siapa dia boleh beri penafsiran takwa lagi? Yang ni perempuan pula, pelajar-pelajar perempuan, apa dia takwa? Takwa. Takwa hak duduk dalam mi tu. Lebih kurang aja kan, tulis je. Tapi beza, cukup jauh beza dia. Bukan takwa, ini takwa. Takwa seperti mana sahabat kamu beritahu tadi, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah kita kena lari kan? Macam kita takut ke rimau, takut ke anjing kan? Takut ke rimau, ke anjing, kita lari. Tapi takut kepada Allah, lari juga. Lari dekat dengan dia. Bukan lari jauh, lari pergi dekat. Lagi dekat dengan Allah. Lagi dekat dengan Allah. Itu yang dikatakan takwa ataupun takut kepada Allah. Jangan lari. Lari makna lari ke belakang, kena lari ke depan. Lari untuk mengejar sebanyak mungkin kebaikan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud takwa. Jadi maknanya kita kena sediakan bekal takwa. Takwa ni luaslah. Nak semayang, nak semayang kena ada takwa. Kalau tak ada takwa, kita tak semayang. Betul tak? Susah ke senang semayang ni? Senang kan? Tapi pelaksanaan dia cukup payah. Betul tak? Nak bangun semayang subuh senang ke susah? Semayang subuh 2 rakaat tu senang ke susah? Senang, tapi nak bangun tu cukup susah. Nak buat, nak mengerjakan sembahyang tu cukup susah. 2 rakaat saja. 2 rakaat saja berapa minit? 5 minit panjang tu. Ustaz boleh buat setengah minit je. Express kan, express. Dia ambil yang wajib je. Kan? Dia ambil yang wajib je. Yang sunat-sunat tak buat dah. Sebab mata duk mengantuk lagi. Dia duk marah mak lagi, mak duk membebel. Mak duk membebel tak henti-henti ni. Mak dah semayang dah, kita tak lagi.
Dia kata padam muka mak aku nak buat lebih kurang sudah. Dia kata padam muka mak dia. Sebenarnya padam muka dia tu. Kan? Yang ruginya dia. Jadi maknanya kita kena, yang penting ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di mana kita berada. Nak sembahyang kena ada takwa. Ketika kita duduk ramai-ramai pun kena ada takwa. Apatah lagi kalau kita duduk seorang diri ataupun berdua-duaan, couple. Ada lah kan? Ada makwa. Ada lah kot. Ada apa? Ada. Tak ada. Hai. Kakak-kakak belakang ada Tak ada. Betul kan? Tapi hari tu ustaz tengok situ ada 2 orang duduk tepi pagar tu. Orang lain kot no. Orang lain kot. Jadi maknanya duduk seorang diri, duduk ramai, tetap kena ada takwa. Bila kita ada takwa, itulah darjah yang tertinggi di sisi Allah, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena sediakan bekalan. Kena sediakan bekalan. Kamu jangan bimbang. Jangan bimbang sebab rakaman kita akan disiarkan dalam TV 9. Jangan bimbang. Senyum-senyum sikit. Senyum-senyum sikit. Tapi masa sedih jangan senyum lah. Bila ustaz kita buat sedih, dia senyum pula. Nanti orang TV 9 tengok apa dia ni. Betul kata betul. Jadi maknanya kita kena sediakan bekalan. Itu untuk kita yang hidup. Kalau kita nak cakap soal bekalan ni banyaklah. Menuntut ilmu bekalan. Kita hari ini kita belajar walaupun dia dikategorikan sebagai fardu kifayah, tetapi untuk tiap-tiap orang dia adalah fardu ain. Fardu ain untuk kita belajar. Jadi maknanya apa juga ilmu yang bersangkut paut dengan agama ataupun ilmu yang bersangkut paut dengan kebaikan, dia adalah ibadah. Ibadah untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia akan dikira besok. Setiap minit, setiap jam kita. Hari ini kita duduk dalam suasana macam ni pun direkam. Apatah lagi setiap perbuatan kita semuanya direkam oleh Allah. Di akhirat besok, ambil seorang sekeping video, tengok di khalayak ramai. Rupanya aku duduk dalam gelap tu. Allah Ta'ala nampak no. Kita duk rasa tak nampak kan? Kita duk rasa tak nampak, tapi rupanya Allah Ta'ala nampak. Kita duduk di belakang sekolah, kita panjat pagar lah keluar ke belakang tu, pun ada dalam rakaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya itulah seperti mana yang disebut tadi, sahabat kamu kata takwa ialah takut kepada Allah. Jadi maknanya takut kepada Allah ni luas. Di mana kita berada pun mesti kena ada takwa. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana setiap pergerakan kita diintip dan diintai, diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita contoh kita semayang. Kita semayang. Ada beza ke tak beza? Ketika kita semayang orang tak tengok dengan semayang kita orang tengok. Ada beza tak? Sebenarnya tak ada beza kan? Tapi kita diri sendiri tu ada beza tak? Adalah kan? Kalau orang tengok tu, kita pun rasa, betul ke aku ni? Perbuatan aku ni betul ke? Betul tak macam tu? Kan? Kadang-kadang ayah kita intip tengok. Kita duduk dalam bilik. Rupanya ayah ni pasang CCTV. Sebab selalunya kita sembahyang subuh kita bunyi je. Allahu Akbar. Rupanya duduk tidur. Rupanya duduk tidur. Duduk di atas katil, duduk selimut. Allahu Akbar. Hak lelaki lah dia kuat surah. Hak perempuan ni slow kan. Sami Allahu liman hamidah. Rupanya duduk tidur. Ayah dia tengok, pasang CCTV, nampak. Itu perbuatan dunia. Allah nampak tak? Nampak. Jadi maknanya
Di mana pun kita berada, Allah Ta'ala tetap nampak kita. Jadi maknanya, apa yang Ustaz nak sebut di sini ialah kita kena sediakan bekalan, sebab bekalan inilah kita nak bawa ke akhirat. Kita nak bawa ke akhirat. Apa juga yang kita lakukan di atas muka bumi ni, kecil besar, perbuatan kita sama ada kecil ke besar ke, sama ada tersembunyi terang ke, semuanya akan dilihat, akan dikira, akan dihitung, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita beriman sampai ke tahap itu, kita beriman bahwasanya setiap pergerakan kita Allah Ta'ala akan lihat, Allah Ta'ala akan balas. Sudah tentulah kita akan buat yang terbaik. Macam kamu jawab PMR baru ni, adakah kamu jawab sambil lewat? Tak kan? Tak tahulah kok ada orang jawab sambil lewat. Ada? Tak ada, Ustaz Razak, tak ada. Tak ada. Semua dia jawab dengan elok, kecuali dia tak ingat tu lain lah. Tapi maknanya dia akan sedaya upaya menjawab yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi maknanya begitu, lebih lagi lah. Kita hidup di atas muka bumi ini, dan suatu masa nanti kita akan mati. Jadi dengan sebab itu sediakan bekalan. Sediakan bekalan. Bekalannya ialah takwa. Ambil satu tu saja, takwa. Takwa tu cukup luas. Takwa tu maknanya cukup luas pengertian dia. Sembahyang kena ada takwa, puasa kena ada takwa, buat baik kepada ibu bapa kena ada takwa, buat baik dengan cikgu guru kena ada takwa, dengan jiran-jiran kena ada takwa, dengan masyarakat kena ada takwa. Di mana juga kita berada, kita kena ada takwa. Bila ada takwa ini, insya-Allah barulah jiwa kita tu akan rasa teruja untuk buat amal ibadat. Untuk buat amal ibadat. Ngantuk Ngantuk? Ngantuk bangun tak? Okey, bangun semua. Bangun. Bangun. Ustaz pun dah bangun juga lah kan? Ngantuk Okey, cuba. Okey. Jangan duk ikut semua seorang minta pergi tandas, orang lain pun minta pergi tandas juga. Sat lagi pula lah. Okey, gerakkan badan, gerakkan tangan. Buat senaman ringan dalam 5 minit. Dalam 5 minit. Senyum-senyum. Okey, boleh. Kaki-kaki tu. Boleh. Okey. Mengantuk lagi? Kalau mengantuk kita lari pula. Tak mengantuk Okey, duduk. Baik, kita sambung sikit lagi tadi. Ayat yang Ustaz baca tadi tak habis lagi. Ayat Quran Ustaz baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu dah ayat Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Kamu balik buka tengok Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 185. Yang maksudnya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Pasti akan merasai mati. Dan bahwasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan di akhirat besok. Ketika itu siapa yang dijauhkan dari neraka, pada masa itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya.
Jadi maknanya ukuran kejayaan kita hidup di atas muka bumi ini, memanglah kita hidup di atas muka bumi ini. Ketika kita hidup di atas muka bumi ini, ukuran kejayaan kita ialah, contohnya kalau kamu ambil PMR, kamu berjaya dalam PMR. Kalau orang yang bekerja, dia berjaya naik pangkat, itu kejayaan di dunia. Tetapi kata Allah, kejayaan hakiki, kejayaan sebenar untuk seseorang ialah apabila dia dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Nak tak masuk syurga? Nak tak masuk neraka? Geleng kan? Tadi angguk ni geleng lah kan? Angguk-angguk geleng-geleng. Jadi maknanya semua orang nak kepada kebaikan, semua orang nak kepada kejayaan, semua orang nak masuk syurga. Tanya orang tak semayang pun, kamu nak masuk neraka tak? Dia geleng, dia tak mau. Dia tak nak syurga. Tu orang tak semayang. Tanya perompak, sama juga, dia pun nak masuk syurga juga. Nak masuk syurga juga. Tanya orang yang curi motor, umur 12, umur 15, 16, curi motor. Kalau kita tanya dia nak masuk syurga tak? Nak lah, hang tak tengok ke aku ni badan sihat, nak masuk syurga lah. Sebab tu aku curi motor, sebab badan aku sihat. Dia pun nak masuk syurga. Tanyalah siapa pun yang akal fikirannya waras. Ustaz pernah tanya orang gila. Orang gila. Ustaz pernah dipanggil sekali dulu ceramah di Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan, orang gila. Ustaz kata, siapa nak masuk syurga? Semua kat tengah ni. Ustaz gila katanya kami. Oh, dia kata kita gila pula. Ustaz ingat kami ni gila tak mau masuk syurga ke? Oh, sedap ke dia juga. Dia pun nak masuk syurga. Jadi maknanya orang tahu semua syurga tu adalah tempat yang cukup nikmat. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak digambarkan tak dapat digambarkan oleh akal fikiran kita. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at, benda yang tak terbayang di mata kita. Benda dalam syurga, nikmat di dalam syurga tu yang tak terbayang di mata kita. Kita pergi ke Genting Highland, kita rasa hebat dah, boleh naik macam-macam roller coaster lah, macam-macam. Kita rasa seronok dah. Tapi di syurga tu lagi seronok. Sampai hayun tak ada tempat duduk. Seronok tak? Ini kena ada tempat duduk lah. Tak ada tempat duduk, terhayun je. Seronok lah. Nak makan, peringin nak makan saja dah sampai dah. Di atas dunia ni, kita nak kena pergi buat dulu, nak kena pergi beli dulu kan. Nak makan Maggi 2 minit tu pun nak kena masak dulu. Takkan duduk macam ni, aku nak makan Maggi lah, tak main sepinggan. Ada tak? Tak ada. Ma la ainun ra'at wala sami'un khatar. Benda yang tak terlintas di fikiran kita. Wala basyarun basyar. Dan benda tu tak terlintas, tak terfikir di akal kita, tak terlintas di mata kita, tak terlintas di akal fikiran kita. Itulah nikmat yang ada di dalam syurga. Di dalam syurga. Sebab tu tanya orang gila pun dia nak masuk syurga. Sebab dia tahu, dia kata dengan ustaz lagi, dia tahu, ustaz ingat kami duduk di sini kami tak belajar ke? Kami pun belajar juga, dia tahu. Ustaz-ustaz di sini pun cerita kata syurga tu tempat bagus, tempat elok, tempat nikmat. Kami pun nak pergi ke sana lah. Ustazah Mariam, lupa nama lama tak jumpa dia. Ustazah Mariam. Nanti praktikal nanti yang perempuan Ustazah Mariam lah yang akan ambil. Jadi maknanya pembalasan ataupun kejayaan yang sebenar ialah ketika kita dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kata Allah, itulah kejayaan yang sebenar, kejayaan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Apa maksud dia? Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, kehidupan di dunia ini meliputi yang meliputi segala kemewahan, segala yang kita rasa cantik, indah, mewah. Kata Allah, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi maknanya, kalau kita rasa terpesona sangat dengan kemewahan hidup di atas muka bumi ini, kita dapat beli baju yang mahal, kita dapat beli make up yang mahal. Hak Siti Nurhaliza tu, kita pakai baju artis, kita rasa hebat, kita rasa mewah. Sebenarnya itu adalah tipu daya. Allah Ta'ala sebut kemewahan dunia ini hanyalah tipu daya. Tipu daya. Kita dapat beli seluar jin yang mahal, kan? Ustaz pun tak tahu jin tu apa jenis, nama apa saya tak tahulah. Tapi dia kata mahal lah. Sampai jin pun bersungguh sebab dia tak boleh nak pakai orang beli, kan? Jin kata, wah pelik seluar aku pun mereka pakai. Aku tak ambil pun hak mereka, mereka ambil hak aku pula. Kita rasa hebat, tapi sebenarnya itu adalah, kata Allah, tipu daya dunia. Tipu daya dunia. Jadi nak jadi orang yang beriman, nak masuk kepada syurga, kita jangan sampai terpedaya dengan tipu daya dunia. Nak pakai, ayuh pakailah. Nak make up lah, tapi dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak, oleh Islam. Oleh Islam. Kita nak pakai, orang lelaki pakailah pakaian jenama ke apakah, tapi kena tutup aurat. Orang perempuan pun sama. Kena tutup aurat. Pakailah fashion apa pun tak apalah. Fashion apa, Wardina ke apakah, Yuna ke. Pakailah, tapi dengan syarat tutup aurat. Sebab itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pakai tudung, pusat duduk di luar. Baju ketat sampai nampak habis. Jadi maknanya itu tak menepati syarak. Menepati syarak. Ada pakai baju kurung, tudung pula tak pakai, pun masalah juga. Jadi maknanya jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia ini. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia. Jadi maknanya ayat tadi lengkaplah. Lengkaplah untuk kita sebagai pedoman ataupun bekalan untuk kita bawa ke akhirat besok. Untuk kita bawa ke akhirat besok. Jadi maknanya yang pentingnya ialah kita kena buat persediaan. Kalau orang yang mati itu dia tak ada apa dah. Kan? Kita yang hidup ni. Sebab orang mati tadi, ada berapa urusan orang hidup kepada orang mati? Ada berapa? Kewajipan bagi yang hidup, orang hidup kepada orang mati. Ada berapa? 3, 4, 2, 1, tak ada langsung. 4. Apa dia? Mandi, kafan, semayang, ke bumi. 4 ni aja. 4 ni aja habis Lepas tu balik habis 4 ni aja. Kalau 4 ni kita nak belajar setengah jam pun boleh. Kan? Kita belajar bab mandi, kita belajar bab kafan, kita belajar bab sembahyang, kemudian ke bumi. Ke bumi. Memanglah nak korek kubur tu lama sikit, tapi maknanya kalau 4 ni kalau kita buat betul-betul kejap aja. Jadi maknanya orang mati tak ada masalah apa dah. Yang tu aja. Tapi kita yang hidup ni, Okey, masih. Kita yang hidup ni. Sebab kita nak pergi ke satu tempat yang kita tak tahu, kemudian tempat tu pula lama. Kan? Lama. Ada yang meninggal dah 100 tahun dulu tak balik lagi pun ada. Kita dah hidup lagi sini kan. Rasul-rasul dahulu dah berapa ribu tahun dah meninggalkan kita.
Dunia tak kiamat lagi. Kan? Maknanya sudah lama duduk di alam kubur. Di alam kubur. Tu baru di alam kubur. Kemudian bila dah bumi ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dibangkitkan semula. Mana kebangkitan itu adalah kebangkitan yang kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Jadi maknanya kita hidup di atas muka bumi ini, kalau 50 tahun, 50 tahun lah, 40 tahun, 40 tahun lah, kalau 100 tahun, 100 tahun lah kita hidup di atas muka bumi ini. Tetapi hidup di akhirat besok lagi lama. Lagi lama. Jadi dengan sebab itu bekalan kena banyak. Bekalan kena banyak. Tak memadai dengan sembahyang 3 waktu sehari. Tak padan. Tak padan kita nak pergi hidup di negeri yang kekal abadi. Tak padan. Tak padan dengan kita puasa sebulan hanya 2 hari. Sedangkan kita nak pergi ke negeri yang kekal abadi. Yang kita tak tahu apa dia yang akan berlaku di sana ke atas diri kita. Jadi dengan sebab itu renung-renungkan, fikir-fikirkan, segeralah buat keputusan dengan beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan kamu kata kami ustaz baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Baru masuk peringkat akhir balik. Tak buat lagi pun tak apalah kot. Kami boleh pergi panjang lagi ni. Umur kami boleh panjang lagi. Jangan. Jangan kata macam tu. Sebab mati ni Allah Ta'ala rahsiakan saat kematian kita. Kita tak tahu. Benda rahsia ni cukup nikmat. Kan? Benda rahsia ni kita kena jagalah. Kena jaga. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu kata esok nak mati, senang. Hari ni kita tak makan, tak minum, tak tidur, kita buat amal ibadat aja. Sebab kita tahu saat kematian kita. Tapi Allah Ta'ala sembunyikan. Kan? Sembunyikan saat kematian kita. Apa tujuan Allah Ta'ala sembunyikan? Untuk kita berhati-hati dan untuk kita berjaga-jaga, untuk kita perbanyakkan amalan. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Kita tahu periksa kita tarikh-tarikh sekian, sudah tentu kita buat persediaan. Sebab tarikh tu dah kita tahu dah. Itu pun kita buat persiapan yang cukup rapi. Apatah lagi yang Allah Ta'ala sembunyikan saat kematian kita. Sudah tentulah kita perlu banyak kepada persediaan, perlu banyak kepada amal ibadat. Amal ibadat. Sebabnya ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tadi, ainama takunu yudrikumul maut. Kamu rasa tak nak mati, kamu pergi buat benteng, kamu pergi buat kubur, kamu pergi duduk di dalam tu. Tapi malaikat tetap datang menjemput kamu. Kematian tetap akan datang menjemput kamu. Kamu rasa hari ni dah ada orang mati dah, takkan malaikat tak letih kot dia cabut nyawa orang. Kita rasa tak apalah, aku elok lagi, aku sihat lagi, kan? Aku muda lagi. Dan lah duk tengok hak mati itu semua orang tua ya, belum sampai lagi kot gilir aku. Sebenarnya tidak. Giliran tu akan datang, tapi tak tahu bila. Kita pergi buat benteng yang kukuh, kita duduk dalam benteng pun mati itu tetap akan datang menjemput kita. Tetap akan datang menjemput kita. Jadi dengan sebab itu sediakanlah bekalan. Sediakan bekalan. Kalau kita buat persediaan daripada sekarang lagi, umur kita 15, kita buat persediaan dengan mengaji kita, dengan fardu ain kita, dengan fardu kifayah kita, dengan cara sembahyang yang sempurna, cara wuduk yang sempurna, cara menyuci yang sempurna, cara mandi yang sempurna. Kita belajar dan belajar, insya-Allah benda tu akan berkekalan. Walaupun kita meningkat umur nanti, dia akan berkekalan. Tapi kalau dari sekarang lagi kita buat sambil lewa, kita buat indah tak indah, janganlah aku esok kerja, esok ada masa, bolehlah aku pergi mengaji. Sebenarnya tidak. Dia sibuk ni, dia akan datang bila-bila pun. Seorang pelajar sibuk cara orang pelajar, orang bekerja sibuk cara orang bekerja, Orang menganggur pun sibuk cara orang menganggur.
Jadi maknanya kesibukan ni ada pada tiap-tiap orang. Yang pentingnya ialah kita jangan lepaskan masa tu. Sebab masa tu cukup berharga. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal asr innal insana lafi khusr, kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia tu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dua orang kan, beriman, beramal soleh, lagi berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Empat ni. Kalau dia boleh buat empat ni, maknanya masa dia cukup berharga. Masa dia cukup berharga. Maknanya beramal soleh, kan? Beramal soleh. Amal soleh seperti mana yang kita sebut tadilah. Seperti mana yang kita sebut tadilah. Kemudian berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan-pesan sama-sama kita. Tengok kawan buat tak elok, kita nasihat dia, kita tegur dia. Kemudian kena sabar. Kena sabar. Nak semayang kena sabar. Betul tak? Nak semayang kena sabar. Sabar ni bukan mana aku sabar lah ni. Tak semayang ni kerana aku sabar lah ni. Tu bukan sabar. Itu bukan sabar. Sabar sebenarnya ialah walaupun dalam keadaan macam mana pun dia tetap buat, tetap laksanakan. Dia kata bangun subuh ni malas, dia usaha juga. Penuh kesabaran dia untuk bangun, untuk dia nak lawan mengantuk dia. Kain selimut dia tu berapa kilo? Kain selimut berapa kilo? Ada orang kain selimut sekilo? Ada? 1 kilo kain selimut ada tak? Tak ada kan, nipis aja kain selimut tu. Nipis aja kain selimut. Tapi kenapa dia tak boleh bangun? Sebab dia tak sabar. Tak sabar. Dia nak ambil semayang, nak semayang Zuhur. Dia kalut, dia kata ni perut pelapak lagi lah, sekolah dah habis lewat lah. Dia kena sabar. Pergi juga gagah juga ambil semayang. Waktu asar pun sama juga. Nak main ni, nak main, dia kena sabar, lawan juga supaya dia dapat solat. Maghrib pun sama juga. Ada orang jadi lebay maghrib. Tahu lebay maghrib? Sehari semalam 5 waktu dia semayang maghrib aja. Sebab apa? Sebab dia tahu maghrib ni waktu terluang. Waktu terluang. Waktu lain sibuk. Jadilah dia lebay maghrib. Kita tak mau jadi lebay maghrib. Biar lebay 5 waktu lah. Biar lebay 5 waktu. Jangan jadi lebay maghrib. Jadi maknanya kena sabar. Kena sabar. Di atas muka bumi ni kena banyak kesabaran. Nak buat amal ibadat kena sabar. Nak buat kebajikan dengan ibu bapa kena sabar. Dalam belajar kena sabar. Jadi maknanya barulah masa kita, masa yang terisi, masa yang dihitung oleh Allah sebagai masa yang berharga. Kan pepatah pun kata waktu itu ataupun masa itu ibarat emas. Kan? Ibarat emas, maknanya berharga. Jadi maknanya jangan kita kata usia kita ni masih muda lagi untuk kita tangguh-tangguh untuk buat amal ibadat. Ada orang yang lagi teruk, dia kata masa muda ni lah aku nak buat, nak enjoy. Tu teruk lah. Masa muda ni lah aku nak enjoy. Umur 40 esok aku taubat lah. Jangan sebut macam tu. Jangan sebut macam tu. Sebab dalam melakukan amal ibadat ni dia tak ada istilah tangguh. Tak ada istilah tangguh. Dia tak ada istilah tangguh. Dia kena segera. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu dalam melakukan amal ibadat. Amal ibadat kena bersegera. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kewajipan kita yang hidup ni untuk menyediakan bekalan. Untuk kita menyediakan bekalan. Kita perincikanlah apa juga kebaikan yang patut kita lakukan dan kita kena lakukan. Jangan kita tulis saja.
Kan? Kita tulis, kita senarai kebaikan-kebaikan ataupun kebajikan yang kita nak buat, tetapi hanya di atas kertas saja. Dia tak buat pun. Macam kalau sebelum ni lah kamu buat jadual untuk menghadapi saat peperiksaan, tapi kalau dia tak ikut, apa akan jadi? Dia juga yang rugi, betul tak? Dia juga yang rugi. Jadi maknanya kebajikan, kebaikan cukup luas dan cukup banyak. Dan kebanyakan kebajikan yang Allah Ta'ala suruh kepada kita lakukan ni tak memerlukan modal pun. Modalnya ialah masa. Masa. Jadi dengan sebab itu peruntukkanlah masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya untuk kita buat persediaan sebelum kita menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Jadi makna itu sedikit sebanyak tentang tazkirah kita pagi ni. Pukul 10 dah kan. Selepas daripada ni kita pecahkanlah Ustazah. Kita pecahkan kepada ni lah, yang lelaki duduk di sini, yang perempuan kat dewan kot. Kat dewan lah. Ya. Bilik pendidikan Islam. Nanti Ustazah akan aturkan di sana. Jadi selepas daripada ni kita akan buat persiapan mandi, persiapan kafan. Persiapan mandi, persiapan kafan dulu. Persiapan kafan, persiapan mandi, lepas tu kafan. Sembahyang. Kita tak ke bumi lah hari ni. Kita tak ke bumi hari ni. Kita akhir dengan sembahyang aja, tak ke bumi. Jadi jangan bimbang. Model kita jangan bimbang, dia tak ke bumi punya. Kita tak bawa pergi tanah kubur setakat sembahyang di atas ni saja. Kemudian kita bebaskan dia lah. Kemudian kita bebaskan dia. Jadi Ustaz rasa hanya sekadar itu untuk sesi tazkirah ringkas. Dalam sesi pengurusan jenazah kita, moga-moga kita dapat melakukan yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Boleh? Boleh. Kalau boleh, kalau boleh kata boleh lah kan. Kalau tak boleh, kata boleh. Jadi hanya sekadar itu untuk tazkirah pada pagi ini. Kita rehat, nanti ikut arahan daripada Ustazah, Ustaz dan Ustazah lah. Kita rehat. Selepas pada tu yang lelaki terus kembali kepada sini, yang perempuan ke bilik pengajian Islam kan, bilik sana. Jadi hanya sekadar itu untuk tazkirah ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni Ustaz akan tunjuk bahan-bahan yang perlu kita sediakan sebelum kita mandi dan juga mengkafan. Okey. Jadi kalau kamu tengok tu simple ya. Nanti Ustaz terang apa dia bahan-bahan yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kita yang seterusnya pada pagi ini ialah penerangan tentang prosedur ataupun persediaan untuk kita buat kafan dan mandi. Sebelum daripada kita mandikan jenazah, terlebih dahulu kita buat persiapan kafan dulu. Persediaan kafan dulu. Sebab kita tak boleh buat terus pergi mandi. Kalau kita terus pergi mandi, kafan tak siap lagi, nanti bawa naik mayat tu dia sejuk pula kan. Jadi kita buat persiapan kafan dulu. Habis persiapan kafan, barulah kita bawa mayat pergi untuk mandi. Jadi saya rasa itu saja. Kemudian saya akan tunjukkan persediaan kafan. Okey, boleh Boleh. Terima kasih. Baik, siapa dia yang model untuk kafan ni? Ada? Mai. Volunteer. Sebab kita nak ukur kain kafan ni. Boleh? Mai. Tidak entah. Tak apa, tidak terus, tidak. Tidak. Nak ukur panjang dia tu, panjang. Kita nak ukur panjang tu.
Kita ukur panjang. Baik, mula-mula kita buat tali pengikat dulu. Kita gunakan kain kafan ni juga. Kita ambil cebisan dia yang tepi ni, kita buat tali untuk ukur dan untuk buat pengikat. Tarik aja. Senang aja. Dia tak lari dah. Jangan duk rasa ketak apa tak. Tarik aja. Dia terus aja. Ni yang model lagu bok ni. Yang ni lah. Kaya ke miskin ke? Yang ni lah, semua orang pakai yang ni. Kali ni. Dan seelok-eloknya kain putih. Walaupun dia kaya ke apa pun, pakai kain putih. Baik, siapa dia nak tolong? Mai. Okey. Seorang hujung ni. Kita nak tunjuk cara dia. Mai seorang. Okey. Cara ukur untuk kita buat ukuran kain kafan. Kain kafan. Kita sediakan kain kafan 3 helai. 3 helai bagi lelaki. 3 helai. Tak termasuk baju lah. Kita tak buat baju hari ni. Kita terus kain kafan je. Okey, cara dia tarik sampai atas kepala. Mana sampai sini? Sampai sini. Okey. Kemudian hujung kaki sampai sini. Okey, kita ukur panjang mayat dulu. Untuk kita potong kain kafan. Ukur panjang mayat, kemudian kita ambil hujung kaki ni. Kepala tu tarik betul dah sampai atas tu. Okey, ambil yang ni. Kemudian kita lebihkan bahagian kaki dengan kepala, tujuannya untuk kita buat pengikat dia. Caranya ialah setelah kita ambil ukuran panjang mayat, panggil mayat lah. Ukuran panjang mayat, kita lilitkan di lutut kita, satu lilitan. Yang ni panjang mayat ni. Kemudian kita lilitkan satu lilitan. Panjang ni. Jadi makna kita ambil panjang ni. Tujuannya kita nak lebihkan di kaki dan di kepala untuk kita buat ikat. Jadi kita potonglah yang ni. Jangan ngam-ngam kita lebihkan. Jangan ni. Jangan ambil panjang tu saja. Mana kita ambil lebihkan satu. Caranya kita lipatkan lutut kita. Macam tu aja. Okey. Kemudian barulah kita okey, bangun. Boleh bangun dah. Tapi kejap lagi yang ni jugalah, jangan orang lain pula. Sekali lari pula. Okey, bangun duduk tepi tu. Okey. Sekarang kita kita ambil dah ukuran tadi. Kita nak sediakan kain kafan. Mana tu tadi? Yang ni. Okey, tarik. Tarik panjang tu. Okey. Pegang ni. Okey. Dah ni dah, tarik lagi. Bagi samalah. Kita tandakan dia. Baik ni kan, kita tanda. Mana selai tu. Kemudian lipat aja. Tarik tu. Dia 3 helai. 3 untuk kafan mayat. Seelok-eloknya kita buat 5. Sebab apa 5? Sehelai kita tutup mayat tu sebelum kita bawa pergi mandi. Jadi mandi pun kita guna yang ni juga. Selai lagi tu, selepas mandi tu, kita lap dia badan dia tu, kita gunakan selai lagi untuk bawa naik ke tempat ni. Okey. Ke tempat yang kita sediakan untuk ni lah, untuk kafan. Okey, betul dah tu. Bagi sama. Tarik balik. Bagi tegang. Sebab dia tak sama panjang, tak cantik juga. Okey, 2 dah kan? Selai lagi. Okey, boleh tarik je. Tarik bagi sama. Bagi sama aja. Okey. Boleh. Okey, pegang ni.
Okey, tarik je. Macam Ustaz tunjuk tadi. Macam mana? Tarik je. Di sana tarik. Okey. Tarik yang tu. Tarik je. Tarik terus aja. Mana selai lagi? Tarik je. Okey. Lepas tarik tu, seelok-eloknya hak yang tepi-tepi ni kita potong dia buat tali pengikat. Sebab kita nak kena buat 5 tali pengikat. Okey. Yang lebih tadi tak letak tepi lah. Okey, tarik je. Tarik. Okey, angin lah, tak apa. Baik. Sebelum daripada kita buat kain kapan yang kedua, terlebih dahulu Ustaz nak perkenalkan yang ni. Yang ni adalah serbuk cendana. Serbuk cendana. Yang ni kapur baros. Kapur baruh bukan kapur baruh yang kita bubuh dalam almari baju tu. Dia tak sama. Yang ni kapur baruh khusus untuk ni. Baik, yang ni kita campurkan dua bahan ni untuk kita taburkan kepada tiap-tiap helai kain kafan. Tiap-tiap helai kain kafan. Sebab kita pinggan betul tak? Yang ni untuk wangi dah. Wangi dan dia boleh beri tahan kepada mayat. Itu peranan dah. Sebab kita pinggang pun tadi terlupa nak ambil dah. Dia macam ni bentuk dia. Jadi kita hancurkan dia lah. Kalau nak ni, makna yang ni cara ni sikit lah. Kalau patutnya kita sediakan dalam bekas tu lah. Sebab dia akan hancur. Dia akan hancur. Boleh buat itu. Mana kita tabur tiap-tiap lapis. Ni Ustaz tunjuk satu je lah. Yang atas kita tak ni lah. Nanti kawan kita bau pula. Kita sediakan yang ni, kapur baruh ni untuk dua bekas. Yang pertama, bekas pertama untuk kita tabur di atas kain kafan, dan bekas yang kedua untuk kita mandi nanti. Untuk kita mandi nanti. Yang ni Ustaz nak tunjuk satu je lah. Mana dia mungkin? Yang ni Ustaz tabur sikit je. Jadi makna tiap-tiap tu kita tabur dengan yang ni lah. Ni nak bagi wangi. Mayat kita ni faham-faham. Yang tu cukup lah. Sikit tu je. Okey, ini lapis yang pertama. Kemudian yang kedua. Mana yang tadi? Yang kita dah tu tadi? Ini yang kedua. Okey. Boleh? Tarik ni. Okey, ini lapis yang kedua. Yang ketiga tadi? Betul? Ya. Setiap lapis kita kena bubuh. Cuma Ustaz tunjuk satu tu jelah. Setiap lapis kita kena bubuh. Okey, mana setiap lapis tadi kita tabak dengan kapur baruh dengan ni lah cendana. Okey, dah 3 dah ni. Kemudian bila dah siap dah 3 ni, kita lipat balik. Kita lipat balik, jangan dedahkan macam ni je. Kita lipat balik. Cara lipat dia macam kita qiyam sembahyang lah. Mana sebelah kiri bawah. Okey. Mana kepala mayat sebelah sini, mana sebelah kiri dah. Sebelah sana, lipat masuk. Lipat sampai ni lah. Okey. Yang ni atas. Okey. Kemudian kita letakkan pengikat.
Tali pengikat. Sudah kita mandi, kita lipat kan dia dengan tedok kan dia. Saya kita buat lipat untuk mandi. Ha. Nak buka boleh. Kita lipat dulu, kita lipat ni dulu. Selepas mandi sekali baru kita buka balik lah. Okey. Yang ni kat ni. Bawah kan? Bawah. Bawah. Ha, bawah ni. Mana tali lagi tadi? Mana tali? Okey. Kepala atas. Atas kaki dulu satu. Kemudian satu lagi kan. Tiga, empat, lima. Nah. Okey, yang ni bawah sikit. Tarik sini sikit. Okey. Kat lutut. Ha, lutut. Okey. Siap. Kemudian kita sediakan kapas. Kapas ni untuk kita letakkan nanti daripada pinggang ke lutut. Kemudian sendi-sendi ni lah, kaki ni. Jadi kita potong. Yang ni pun Ustaz akan tunjuk sikit je lah. Tak tunjuk untuk keseluruhan tu. Kapas ni potong je. Okey. Yang ni untuk kita letakkan dari bahagian pinggang dia sampai ke lutut. Okey, dua. Kemudian yang ni gulung je. Gulung dulu. Ha, kejap lagi kita ni balik. Yang ni kita seelok-eloknya kita letak dalam talam lah. Yang ni potong dalam satu kaki ya. Untuk kita letakkan di bahu lutut. Satu dah lah. Okey. Ha, gulung tak itu. Baik. Ini persiapan kafan sebelum kita mandikan jenazah. Ada apa nak tanya? Ya? Tali ikat kedudukannya macam ni. Cuma sekejap lagi bila dah letak mayat tu, baru kita ikat sebelah kiri dah. Saya sini kaki dia lutut. Yang ni kaki kena tak ujung ni. Ujung. Yang ni lutut. Yang ni kat pinggang dia. Yang ni kat ni bau. Bau atas sekali di kepala. Okey, ada apa nak tanya? Kalau tak ada, kita gerak ke tempat mandi lah. Jadi sebelum daripada tu, kita nak maknanya tiap-tiap pergerakan kita, tiap-tiap pergerakan untuk mengangkat mayat ni kita buat dalam keadaan berhati-hati. Jangan terlalu gopoh, jangan terlalu cepat sangat, jangan terlalu kasar. Yang tu. Jadi makna tiap-tiap pergerakan tu seelok-eloknya kita baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh tiap-tiap pergerakan kita tu daripada kita mula mengurus jenazah sampailah akhir kita ulang-ulang yang tu. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tambah kita tambah lagi Allahumma ighfir lahu. Jadi makna dalam masa yang sama kita minta doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita gerak ke tempat mandi. Tu dia. Oh, dia anak. Sekarang. Kamera lah. Dia jalan. Jalan pun. Kita bahas sama yang tengah dalam tempat ni. Kok.
Sugi ya, sugi. Okey ha. Senyum. Jangan makam. Sugi ni buatlah dalam 5 ke atau 7 ke. Ganjil lah. Untuk kita sugi mulut, telinga, hidung. Apa ni kuku. Steady dia. Oh, saya pun. 5. Okey, so. Mana? Saya. Jangan apa. Apa pegang? Baik, selepas daripada kita buat persiapan tadi, persiapan kafan, barulah kita mandikan jenazah. Jangan mandi dulu, baru nak buat kafan. Itu salah lah. Mana kita sediakan kafan dulu, baru mandi. Baru mandi. Jadi cara mandi dia, yang pertama sekali, kita tengok ada ke tak ada benda yang menghalang daripada sampai ayak. Menyampai ayak ke seluruh badan. Contohnya kalau dia masuk hospital ada apa? Septah ke. Kan. Tu jadi kita buang yang tu dulu. Kita tengok dulu. Okey dah. Buka ayak. Nak buang? Nak mandi dulu ni. Dia tengok. Wah. Baik, yang pertama sekali, setelah kita tengok tak ada yang menghalang air sampai, jadi kita mandikan dulu mayat ni. Terus je. Terus je. Ke seluruh badan dia. Seluruh anggota badan. Selepas daripada tu kita sabun dengan dia. Kita sabun dengan dia. Rekam. Itu je dia lah. Okey. Kita sabun seluruh badan dia. Kita pindah dengan air yang bersih lah. Ya. Okey, selepas daripada ni, selepas bila kita mandi dan kita yakin dia betul-betul bersih. Cepat. Dan kita yakin dia betul-betul bersih, dah sabun semua sekali dah, ketiak dah semua sekali ni, kita sabun semua sekali. Dah yakin bersih. Bila yakin bersih kita meruam dia panggil. Meruam. Tahu tak apa dia meruam? Uram. Ruam. Apa dia? Tahu? Tahu. Sebut ya. Okey. Pegang. Cara meruam dia, boleh ada siapa yang nak tolong ni tak? Bantu tak? Okey. Cara meruam dia, kita angkat mayat ni naik separuh macam tu. Naik separuh macam tu, kita ganggang kaki dia. Buatkan kaki dia. Kemudian kita basuh tubuh dia dengan kita masukkan air ni lah. Air kita letak sini, sebelah tangan kita tekan perut dia, dan sebelah lagi kita bersihkan perut dia. Tangan dah, Bai. Takut ada kotoran lah. Jadi kita guna sarung tangan lah. Sarung tangan. Sama ada kita guna sarung tangan getah tu kan, ataupun kita buat sendiri pun boleh. Ataupun kita buat sendiri. Seelok-eloknya sebelah kiri lah kita pakai. Jadi mana kita buat sebelah sana. Kan? Jadi kita dah sambil tu tekan sini. Tekan perut dia. Jangan tekan kuat. Jangan tekan kuat. Tekan ni je. Sebab dia bila orang mati ni, dia tubuh dia dah mati dah. Bila mati kalau kita tekan kuat, dia terbuka. Bila terbuka, najis akan keluar habis. Yang tu yang orang mati lama. Jadi kita tak nak macam tu. Kita buat syarat yang maknanya bila dia mati tu, kalau ada najis yang ada baki tu je, kita buang yang tu je. Kemudian kita basuhkan tubuh dia. Dah basuh tubuh dia, kita ambil kapas,
Kapas tadi kita sumbat. Sumbat tepung. Jadi tak mau sumbat lah ni. Sumbat lagi kacau lah kan. Baik, dah yakin dah semua yang ni dah siap dah. Dah buang dah siap. Kita mana air sentiasa mengalir. Air sentiasa mengalir. Pasal kita buat sejuk lah kan. Ya. Tadi mandi ya. Lepas daripada kita yakin betul-betul bersih, maknanya dah dikapas, kita letak di tangan, di kain putih kita letak di tangan kita, mana kita cuci tubuh dia pun dah tak ada kuning, tak ada apa, mana bersih dah tu. Bila bersih kita buangkan balik. Bila dah tu kita suki. Suki dah. Habis ganjaran ni. Habis. Mana satu ni sebelah ni untuk satu laluan aja. Contoh macam ni. Kita gunakan sekali aja. Habis. Sebelah ni pula. Hidung. Tutup hidung dah. Habis buang. Guna yang lain pula. Sebelah lagi. Okey. Kemudian telinga. Mana tiap-tiap kali kita buat tadi anggota tadi tu, air mengalir. Pakai telinga sama juga sebelah ni. Kemudian buang. Mata. Mata. Sama juga. Habis tu kuku. Kuku sini. Kita tengok kuku ni. Mana sebelah ni untuk satu ni lah. Okay, habis tu kuku ni pula. Dah sekali kuku. Semua juga. Jadi bermakna tiap-tiap kali tu air mengalir. Okey, habis yang tu. Setelah habis suci, masuk dah ni. Setelah habis suci kita wudukkan mayat. Kita ambil wuduk untuk dia. Wuduk untuk dia. Niat dia nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Ambil wuduk macam biasa lah. Mana air mengalir, muka, tangan, kepala, telinga, ya, kaki. Ini tak mandi lagi ni. Lepas daripada ambil wuduk ni, barulah kita niat untuk mandikan mayat. Baru niat untuk mandikan mayat. Maknanya tadi selepas ambil wuduk, kita pun niat nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jadi kita pun macam mandi ni biasalah. Tadi dah bersih dah kan. Cuma ni kita mandi. Mandi berniat dipanggil. Dia 3 kali ya? 3 kali. Ni baru sekali ni. Mana kita buat sekali ni lah. Mandi terus. Kemudian terus. Selepas pada tu kita iringkan dia. Iring. Kita mana lambung kiri di bawah, lambung kanan di atas. Kita sama juga macam tadi. Kemudian kita lambung sebelah kiri pula. Okey, jigu saja. Mana jigu habis? Ini baru dikira 1 kali. Mana kalau sunatnya kita buat 3 kali. Jadi mana 3 kali kita buat macam tadi jugalah. Kita ulang macam tadi. Ulang macam tadi. Mana mula letak balik kan? Kemudian lambung kanan kiri 2 kali kan? Kemudian 3 kali. Makna 3. Cukup 3 kali. 3 kali tu okey tu. Kemudian selepas daripada tu ada juga kalau kita nak mandi dengan air 9 ke apa pun terpulanglah. Air 9 ni kita campur macam kapur bagus tadi, kita buat satu bekas, kita campur dengan air lah kapur bagus tadi tu. Dalam satu bekas air. Kemudian kita jual lah. Mana mandi 9 ni dia buat 9 kali ya. 3 kali daripada sini lah. Ambil daripada tengah, kanan, kiri 3. Kemudian sama juga tengah, kanan, kiri 6. Tengah, kiri mana 9. Selepas daripada tu dah habis semua dah, last sekali kita jiru dia dengan air kapur bagus yang kita sediakan tadi. Mana air kapur bagus tu? Last. Penghabisan sekali. Kita dijiru semua sekali. Tak ada dah, habis dah, tutup dah. Kemudian baru selesai mandi. Baik, ada apa nak tanya? Ya. Pakai putih kapal ya? Boleh. Putih kapal pun boleh. Putih kapal boleh.
Selepas pada tu telak, mana kain yang ustaz kata tadi yang 5 helai kita buat tu kan. Yang 3 helai untuk kita kafan. Sehelai untuk kita angkat mayat sampai sini. Kemudian selai lagi dengan mandi sekali lah. Selai tu. Kemudian last sekali tu kita lap dia, nak lap dengan tuala ke apa kan. Last sekali kain kafan hak yang selai last tu, yang kelima tu kita letak atas dia, kita bawa naik ke atas. Boleh? Ada apa tanya? Ya. Kalau ada tentu biarkan. Kita kira hak yang mana boleh kita tanggal aja. Yang boleh kita tanggal. Okey. Kalau mayat aksiden pula. Terima kasih tadi sahabat tanya tadi. Sahabat kamu tanya tadi kalau dia aksiden, mayat yang aksiden kan. Macam mana nak buat? Mayat yang aksiden, kalau boleh kita letakkan kain kafan dulu, kain putih di bawah. Kain putih di bawah. Kemudian katalah dia teruk dah. Memang kita pun tak boleh nak kenal muka, tak boleh nak ni pun. Kita letakkan kain putih di atas selai lagi. Kemudian kita jeruh aja. Jeruh dengan niat. Mana kita tak buat macam tadi lah. Mana terus kita niat terus aja. Terus niat mandi aja. Kita mandi, dah selesai dah semua tu. Kalau ada yang tulang-tulang apakah yang ni kan, yang terlekat di kain putih yang bawah tu, yang tu kita kutip, bawa naik letak di kain kafan masa kita nak kafankan jenazah tu. Itu mayat uzur lah. Ataupun orang yang mati terbakar. Mati terbakar sama juga, kita tak boleh nak buat macam biasa. Sebab kita kalau kita nak buat macam ni, nak angkat macam ni, kita nak cuci, nak buat tangga. Sekepak tu tangga kan. Jadi mana kita jeruh je, niat mandi je. Niat kita mandikan dia, terus jeruh je. Mana kalau nak sabun pun kita sabun sikit-sikit macam tu je lah. Tapi kita tak bagi kena kulit dia lah. Kita kena kulit dia tu tangga. Macam terlihat macam daging-daging itu kena bawa, kena kafan sekali. Kita kafankan sekali dengan dia. Tak boleh buang. Tak boleh buat. Tak boleh. Tak boleh buat. Tulang kalau tulang semua pun tak apa. Mana kita jeruh macam tu aja. Kita tak gosok lah. Kita tak gosok. Kita letak kain putih di atas, kain putih di bawah selai, kain putih di atas, kemudian kita jeruh aja. Dengan niat kita mandikan mayat. Okey, bagus soalan tu. Lagi? Ada lagi? Jadi mana tadi mayat yang aksiden. Kalau mayat aksiden macam tadi juga. Katalah bila kita mandi pun darah dia terus keluar juga. Okey, buat macam tadi. Selepas selesai mandi tu, kita sembahyang pun di sini juga. Kita sembahyang pun di sini juga. Kita letakkan kain di atas tu. Jadi seorang katalah di sini darah dia keluar di perut ni, darah dia keluar banyak kan. Jadi seorang tadi pegang kat tempat yang keluar darah tu, pegang ayat. Jeruh kat tempat tu. Yang lain 2-3 orang tadi, 3 orang kan sembahyang. Mana kita sembahyang sini siap. Sebab bila kita bawa naik nanti pun dia darah tetap dia mengalir juga. Kita ambil hak yang supaya hak yang 4 yang kita sebut tadi kan, makna mandi, kafan, sembahyang kan. Sembahyang pun nak kena dalam keadaan dia suci lah. Jadi maknanya kalau darah keluar kita buat macam tu lah. Kita mandi di tempat yang kita sembahyang di tempat yang kita mandi. Okey lah, ada lagi. Orang dia kena ambil di sini ke? Pusat. Masa mandi tadi tu kita kena jaga aurat dia. Kena jaga aurat. Sambil kita sabun ke apa tu kita kena jaga aurat dia. Tapi pusat sampai ke lutut ni kena jagalah. Pakai kain. Sama ada kita nak pakai kain putih tu ataupun kain pelikat. Bolehlah yang bersih lah. Okey, lain? Ada soalan lagi? Kuku panjang tu lah. Tak perlu kita potong lah. Cuma kita ambil macam Yusufi tadi, kita masukkan celah-celah dia lah. Tatu pun biar. Kita tak payah ambil setrika lah. Yang tu dia dengan Tuhan lah. Yang tu dia dengan Tuhan. Tak payah. Rambut panjang kan? Rambut panjang pun biar. Tak perlu. Dai kan dia nak ni apa kan tu pula. Macam orang perempuan pun kadang dia kuku dia color kuku pun kan. Yang tu pun tak payah lah. Tak perlu kita nak cipin ke apa, tak perlu lah. Kita mandi yang tu dia dengan Tuhan lah. Janji kita, kewajipan kita ni mandikan dia. Biasa pun tak apa. Tak buang pun tak apa. Kalau nak buang pun boleh enggak macam gigi basuh lah. Setengah orang tu dia buang tu kan. Tapi setengah orang tu dia buang tu. Tak kisah dia tu buang. Sebab benda tu benda yang mendatang, bukan benda yang asal daripada dia.
Kita buka lah. Kalau contohnya macam baju setengahnya yang lalu aksiden lah kan, orang aksiden tu kita potong lah. Sama ada kalau kita boleh buka dengan tak melibatkan pergerakan yang banyak dia tu, kita buka. Tapi kalau tak boleh kan, kita potong. Kita gunting buat. Okey, lain. Ada soalan? Yang tanya ni pun tanya lepas. Ya, mandi, kalau mandi mayat biasa yang sakit, biasa meninggal tak ada masalahnya lah. Cuma yang macam tadi lah, aksiden, terbakar ataupun lemah di laut. Orang yang lemah macam tu di laut tu, kita mandikan dia di dalam laut kan, di sungai ke. Contoh dia terapung kan, dia terapung banyak hari dah. Banyak hari, kata seminggu. Seminggu. Macam ustaz tu ada seorang yang meninggal di sini, di dekat feri. Yang tu dia tak tahulah, mungkin dia macam mana fikiran dia masa tu tak waras, dia lari, dia terjun feri. 10 hari berjumpa kembung dah, dia dah teruk dah. Jadi kita nak buatnya lah, kita hanya mandi dalam tu lah. Jadi mana kita pergi kat tepi laut tu, dah dapat kata kita ambil mayat tu, kita bawa mai kat tepi laut ni, kita mandikan di situ je lah. Dengan niat kita rendamkan dia sekali lagi. Tak payah kita nak sabun nak ni, tak payah dah. Kita celup je. Kita celup rendamkan dia dengan niat lah, niat kita mandikan dia. Terus lepas. Ya, kat segi pun tak payah. Sebab dah habis banyak ni dah. Wuduk pun, wuduk. Okey, orang yang macam tu, wuduk dia kita ganti dengan tayamum. Orang yang macam tadi itulah, kita gantikan dengan tayamum. Kalau kita wuduk pun boleh dua keadaan, tapi walaupun kita wudukkan dia, tapi tayamum tetap kena. Kalau macam dalam laut tadi, bila kita dah selamkan dia sekali dengan niat mandi, kemudian kita niat wuduk sekali lah. Angkat naik, bawa naik ke darat ni, dah kalau boleh kita lap, kalau tak boleh pun kita ambil debu untuk tayamum isyarat aja. Sebab kalau kita pegang dia dah hancur dah. Kita isyarat aja. Isyarat kat muka aja. Tangan pun sama. Tak sentuh dia lah. Tak sentuh dia. Kalau sentuh memang dia akan kelai lah. Sebab bila dia duduk di dalam laut, orang yang mati lemah ni, laut kan sungai kan, bila dia duduk dalam tu dia tak bau. Tapi bila bawa naik ke darat ni, dia akan bau. Jadi sebab tu kita buat, kalau boleh mandi, kalau mandi siap-siap kita bawa naik, hanya kita tayamum je. Lepas tu terus kapal. Okey, alah. Ustaz cakap kalau dia jumpa kaki kita nak mandi ke kan? Okey. Dia ada dua keadaan macam tu. Contohnya, kita naik, kita mandikan yang tu lah, kaki tu. Sebahagian dengan niat aku mandikan sebahagian daripada mayat si mati tadi. Mana kita pergi tanam ya. Dua keadaan tu lah. Tapi yang pentingnya kita kena pastikan dia orang hidup, kata hidup dulu lah. Tapi selalunya orang akan cari sampai ni lah kan, anggota-anggota dia tu. Janganlah kita nak jumpa kan. Kecuali kalau macam ustaz dulu pernah di Bosnia dulu, masa dia tak ada pengenalan dah. Tak ada pengenalan lah. Kecuali kalau jumpa alat sulit dia tak perkataan lain lah kan. Kita tahu lah yang tu mayat bukan Islam. Tapi kalau kita hanya jumpa tulang je. Pernah sekali tu jumpa tulang aja. Jumpa tulang je. Jadi pihak berkuasa sana tu dia ambil, katalah dalam 30 tadi 10 bukan Islam. Jadi makna bukan Islam tadi dia asing-asingkan anggota lah, ada nampak kepala ke apa kan. Dia asing tu dia bagi kepada orang bukan Islam, jadi makna dia urus jaga dia lah. Jadi orang Islam ni serah kepada kami akan urus mandi rasa tadi je lah. Mandi balik kafan, lepas tu pergi ke bumi balik. Okey, ada lagi? Selalunya bukan lembut dan tulang lah. Yalah, yang tu betul lah, makna sebelum mandi tu kita lembutkan dulu lah. Kita lembutkan tulang sendi-sendi ni sambil kita baca yang tadi lah. Doa tadi tu, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fillahu. Jadi kita lembutkan dia dengan air tadi lah. Kita letakkan air, kita lembutkan dia kat sini, kita lembutkan dia balik kan. Dia dah kaku dah ni lah. Dia tak boleh. Tujuannya untuk kita nak memudahkan lah. Nanti nak tapan, nak mandi, untuk memudahkan dia tak nak kita ni gitu je. Sama ada kita nak gunakan minyak pun boleh lah, minyak masak kan. Kita urutkan gitu boleh. Dia akan ikut
dia akan ikut. Mata pun kita tutup dengan dia. Contoh kalau mata tak tertutup, kan? Masa matilah, masa mata tak tertutup, ada juga. Tapi kita jangan buruk sangka ke dia ni tentu tak baik hutang ni, jangan kita kita kata macam tu. Kita sangka baik, mana kita tak ada ni lah, kita niat baik untuk dia supaya Allah ampunkan dosa dia. Jadi kita tutupkan dia lah. Tapi ada juga yang kita urut dengan minyak zaitun kan, dengan dia tak mau tutup juga. Tak tutup juga. Ini petua je lah. Ustaz pun dapat masa Ustaz belajar dulu. Ustaz tu bagi petua, Ustaz Haji Umar. Sekarang ni arwah dari apa. Dia bagi petua, masa kita urut tu, kita ambil minyak zaitun kan, minyak masak kan. Kita urutkan itu, kita sebut nama dia. Kita bisikkan telinga dia. Kalau kita tahu nama, kalau kita tahu, kita sebut Mat lah. Mat, aku nak tutup mata. Itu ya. Petua ya, tapi insya-Allah buatlah. Ustaz pun dah bagi dah banyak dah ngejak tu bagi ke orang ni. Memang dia orang amal, alhamdulillah. Betul kan. Mulut pun sama terangah ke apa kan, kita pegang itu, kita sebut nama dia. Kita bisikkan telinga dia. Insya-Allah dia ni. Okey, ada lagi? Kalau cerita bila dia ada dia apa dah. Sebab dia kita nak ni bila dia mati tu semua anggota dia akan mati. Kalau kita nak ni balik pun dia menyiksa mayat dia. Tak perlu kita nak gulung, nak ni apa, nak tolak masuk balik kan, tak payah lah. Okey. Kalau tak ada, orang makan. Yang jumpanya? Ya, kalau tak jumpa terus kan. Contoh ada tanda menyatakan haiwan makan dia. Jadi makna kita yang tu kita tak mandi tak ni apa dah, kita sembahyang raid je. Sembahyang raid je. Sembahyang raid je. Tapi kita pastikan betul-betul lah. Sebab tu macam orang hilang di laut ke apa pun, dia orang ambil masa orang hilang untuk nak istiharkan tu pun 7 tahun kan. Baru dia masa dia orang ambil kat mana tahu, contohnya macam dulu ada TDM hilang dulu, kapal terbang jatuh. Sebulan lah jumpa duduk di Indonesia. Di sini dah ada setengah tu dah baca takin pun dah. Kita nak ni mana kita pastikan dulu lah. Habis maknanya untuk nak sembahyang, lepas tu kita boleh sembahyang lah. Sembahyang tu kalau kita nak tunggu 7 tahun baru nak sembahyang mana boleh macam tu kan. Yang tu untuk dokumentasi lah. Dokumentasi lah. Tapi kalau dia hilang macam tu, kita cari dah ni dah, kita istihad dah. Memang dah tak boleh nak jumpa dah, kita buat sembahyang dah. kalau saya kena telan binatang kelak-kelak ni, kita nak basuh macam ni kau tak? Kalau dia sempurna, kita basuh macam ni lah. Maknanya contoh telang ulat sawah kan. Ulat sawah. Kalau kita dapat gunung ulat sawah tu, kita belah, ambil orang tu, mana kita mandi macam biasa. Sebab dia kalau dalam selari gua tu dia tak ni lagi. Kecuali lah kalau minyak tu kita tengok dah gepuk dah ni dah, kita tak boleh mandi biasa. Mandi macam tadi je lah. Tak baik. Okey, habis. Ada soalan dah? Okey, terima kasih. Dia nak kenal lak ni nanti. Ada. Ni semua. Jangan juga speaker tu, kita kejap ni. Baju. Lo, nampak tak? Ya. Baju. Buat baju tu. Dah buat baju. Lipat je baju. Dia sampai besar. Dah. Lipat je baju betul. Yo. Roh. Ayah nak beli biarlah. Yo. Ayah nak beli biarlah. So, nak beli lah. Hantar kampung, hantar layuk. Dia kerja RC ni beli. Dia berhantar layuk.
Itu tak boleh sedap. Bro, baik. Tak mungkin sedap. Kita lepas. Ikat dulu ya. Bening-bening. Datang sang, datang sang. Aku pakai apa? Okey, bang. Tengok betul-betul ya. Sebab dia lagi kalau tak tahu dia kena. Okay. Baik, Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar. Sekarang kita teruskan dengan kafan, kafan mayat. Tadi 4 perkara tadi. Yang pertama apa dia? Yang pertama mandi. Yang kedua kafan. Okey, sekarang ni kita setelah kita mandi semua, sekarang kita kafankan mayat ni. Okey nah. Mana dah sempurna siap dah mandi tadi, kita bawa masuk mayat ke kafan, kain kafan yang kita sediakan, kita buka balik kain kafan, kemudian kita kafankan mayat. Baik, seterusnya kita tengoklah macam mana cara untuk kita kafankan mayat. Baik. 3 helai kain kafan tadi kan. Makna tiap-tiap lapisan ni kita tabur dengan kapur baruh dengan cendana. Kita campurkan dua tu, kita taburkan dia. Baik, seterusnya kita kafankan mayat, mengafankan mayat. Baik, cara nak mengafankan mayat, yang pertamanya kita ambil sebelah mana dulu? Kiri, kanan di atas kan. Ikut macam mana kita kiam lah. Kita kiam mana kiri di bawah, kanan di atas. Jadi makna kita ambil kiri ni. Caranya macam ni. Okey. Yang hujung ni tengok macam mana ustaz buat dulu nah. Kejap lagi kamu buat tau. Baik. Caranya di sini kita pegang, tarik sini. Kita tarik bagi tegang, betul-betul tegang, kita bawa mari sini. Yang tadi kita letak kapas dululah. Kita letak kapas kan tadi. Seperti mana kapas yang kita sediakan tadi tu kan. Kita letak kapas di sendi. Kita tak letak ni lah. Okey. Terus kita tarik. Bila kita tarik tadi, kita bawa masuk macam ni je. Buat macam ni. Kita tarik bagi tegang, betul-betul tegang lah. Bawa masuk di bawah. Yang di kepala tu kita letak di bawah dulu. Sebab kita bahagian kepala dia kita tak kafan lagi. Okey. Okey, yang ni kaki. Okey, pegang ni. Siapa tadi? Main ni. Ada ni. Sekejap lagi yang di atas pun sama buat macam tu. Bekas sana. Okey, yang di kepala pula. Sekejap Ustaz tunjuk. Yang di kepala pula sama juga, kita gulungkan dulu. Sebab muka ni kita biar last sekali. Sebab kita nak bagi kepada waris dia untuk cium, untuk sebagainya lah. Kita tarik macam tu je. Di bawah ni. Kemudian lapis yang atas. Sama juga tadi. Buat macam mana tadi. Masukkan di bawah. Yang ni pegang sini je. Okey, pegang ni. Lepas dia ni. Pegang. Bagi macam tu. Kain ni kalau katalah mayat ni besar, jadi kita jahitkan dia lah. Ataupun tak jahit pun kita buat selisihkan dia. Macam ni cukup lah ni. Baik, kemudian lapisan yang kedua. Okey, yang kedua pun sama. Buat di atas ni je. Okey. Okey, yang ni pula. Boleh? Tak apa.
Pecah kat dia. Okey. Lapisan yang ketiga. Yang ketiga. Berapa juga? Okey. Lapisan yang ketiga. Okey. Ini mana belum? Yang tu tak pasal lagi, bila kita buka balik dia tutup balik lah kan. Kita buka yang ni lagi, untuk kita tutup ni baru dia tutup balik. Okey. Baik. Selepas daripada tu dah selesai macam ni, baru kita panggil waris-waris dia lah, keluarga dia, untuk bagi penghormatan terakhir. Siapa dia nak sayang dah. Cuma untuk waris tadi kita ingatkan kita ingatkan dia supaya air mata tu jangan menitik saja. Jaga air mata dia, jangan menitik saja. Sebab dia boleh menyeksakan mayat ni. Okey nah. Kalau dah selesai yang tu, okey dah siap yang tu, kata dah selesai dah semua dah, baru kita kafan yang sempurna tadilah. Yang ni kita tak ni lah. Kita buka balik macam yang kepala yang di kaki tadi, okey dah. Tak macam ni balik lah. Tapi kita tak perlu ni lah. Tak kira lemah pula dia. Okey, macam tu lah. Baik, seterusnya selepas selesai kafan, kita yang pertama tadi mandi, yang kedua kafan, yang ketiga sembahyang. Baik, sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah berapa rukun dia? Rukun sembahyang jenazah. Tiga. Okey, bagi. Yang pertama niat. Yang kedua, betul ke tiga tu? Betul ke tiga? Okey, yang pertama niat. Niat usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Okey, kita niat. Lepas niat kita takbir. Berapa takbir? Empat takbir kan. Okey, yalah kali pertama. Okey, selepas takbir tadi kita baca Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah selawat, doa, lagi salam, tertib. 7 lah. 7. 7. Ulang balik apa dia? Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga Fatihah, yang keempat selawat, yang kelima doa si mati, salam, tertib. Okey, baik, kita buat sembahyang ni lah. Boleh buat saf ni. Siapa nak jadi imam? Tak payahlah, kita ni aja. Tak payah ambil sembahyang lah, kita ni aja, kita tunjuk cara sembahyang ni lah. Kalau betul kena ambil sembahyang lah. Kalau betul punya kena ambil sembahyang lah. Boleh kalau? Okey. Ustaz. Bila ada waktu saya sembahyang. Tengah sembahyang kan. Tapi ada orang tu dia main tuang macam ayak. Ayak tu ayak mawak. Untuk apa tak? Ayak tu untuk nak bagi wangi lah. Nak bagi wangi tak ada. Dia buat macam tu kan. Tak apa, yang tu tak apa. Kita teruskan je. Tak ada apa. Okey, buat 3 saf. 3 saf. Tutup itu sudah boleh ke tu? Tak kira lemah pun kita pula. Okey. Cepat. Okey, siapa jadi imam? Cepat. Okey. Sembahyang ni lah. Dengar sini dulu. Buat 3 saf, 3 saf. Okey, dekat berbetulan dengan ni. Ni. Okey, kalau untuk mayat lelaki kepala sebelah kiri imam. Sebelah kiri imam. Kalau mayat perempuan, kepala sebelah kanan imam. Kanan imam. Itu je beza. Imam pula kedudukan imam ketika nak sembahyang jenazah, kalau mayat lelaki dia duduk bertentang dengan
dengan bau dia, antara bau dengan kepala ni lah. Macam ni lah. Kalau mayat perempuan, imam duduk di pinggang dia. Pinggang dia. Itu aja. Okey. Semayang yang pertama tadi apa dia? Niat. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mayat perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mayat kanak-kanak, usolli ala kalau mayat lelaki, kanak-kanak lelaki, usolli ala hazal mayyiti tifli. Tifli. Kalau arba'a takbiratin samalah. Kalau mayat kanak-kanak perempuan, usolli ala hazihi tiflati. Bukan kif, tif, tof. Tof. Tiflati. Arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Okey. Buat macam semayang lah. Macam mana semayang tadi, okey. Okey, terus aja baca Al-Fatihah, tak perlu baca doa iftitah dah. Habis Al-Fatihah, takbir lagi. Allahu Akbar. Yang ni baca apa? Selawat. Okey. Selawat. Allahu Akbar. Okey, yang ketiga doa, yang keempat pun doa. Okey. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pada takbir yang ketiga tadi, doa dia apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau nak sambung wa akrim nuzulahu, sambunglah. Kalau tak mau sambung setakat tu pun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baca 3 kali. Nanti tak boleh menjawab. Okey, yang keempat apa dia? Ada doa tadi, doa yang keempat, masa takbir yang keempat apa dia? Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau kita tak ingat pada rakaat yang keempat ni, kita diam je lah. Tunggu imam bagi salam, kita salam lah. Jadi apa yang boleh lah? Semayang tadi boleh lah? Apa yang pentingnya dalam semua kita buat tadi tu penting. Penting untuk kita sebagai seorang Islam lah. Sebab kita akan menghadapi, kalau walaupun kita mau tak mau pun keluarga kita dulu akan mati kan. Bila keluarga kita mati, maknanya paling tidak kita dulu yang menguruskan. Kita dulu yang menguruskan. Betul tak? Baik. Yang keseterusnya sebagai seorang Islam, kita nak beri penghormatan terakhir kepada si mati, tak kiralah siapa pun di sembahyang ni. Sembahyang. Sebab tu sembahyang ni kalau ada saja orang mati, jangan nanti orang panggil apa, kita volunteer pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Sebab kita dah belajar dah kan. Kita dah belajar dah. Paling tidak boleh sembahyang, kita sembahyang. Kita pergi sembahyang. Sebab sembahyang ni pun mudah kan, bukan kena rokok pun. Paling mudah sembahyang orang mati lah kan. Sembahyang lain, sembahyang sunat ke apa, sembahyang hajat ke apa pun nak kena rokok lah, nak kena sujud lah kan. Yang ni tak ada dah, duduk itu aja, takbir aja. Dapatlah RM2 ke RM4. RM5 lah ni kan. Baik. Setakat itu saja pelajaran kita tentang pengurusan jenazah. Ada apa nak tanya? Yang keseluruhnya ke bumi lah kan. Yang pertama tadi apa dia? Ingat balik yang pertama? Mandi. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, sembahyang. Yang keempat, ke bumi. Kalau kita tengok urutan dia, mandi dulu kan. Tapi kita buat tadi apa dia? Kita buat tadi, kita sedia kafan dulu. Memang itu persediaan dia. Persediaan dia. Jadi maknanya kita itulah mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Yang tu daun ni lah, setengah orang dia daun nak bagi wangi lagi kan. Yang tu boleh lah. Dia tabur juga kan. Tabur juga.
Dia tak ni lah. Yang pentingnya tadi cendana dengan kapal baru tu. Hak yang tu yang utama. Hak yang lain tu aksesori ya boleh lah. Tak penting lah itu. Yang lain. Okey, yang tu tak ni. Kalau kita nak bubuh kopiah, kita kena pakai baju. Kita kena pakai baju. Setengah orang tu dia bubuh kopiah dengan serban. Kopiah dengan serban tu dia kira satu. Baju tu dia kira selai. Kan 3 aja tadi kan. Kalau nak lebih kena 5. 3 kain kapan. Kalau nak buat bubuh kopiah dengan serban tadi, dia kena pakai baju. Jadi 5 lah. Kain 3 helai, baju, kemudian kopiah dan serban. 5 lah. Cukup lah syarat. Kena bagi cukup lah. Mana ganjil kan. Ganjil 5. Okey kan. Ya. Yang tu kena bubuh boleh lah. Cuma kalau kita nak bagi ikut aturan dia, makna kalau dah buat 3 kena bagi cukup 5. Bagi cukup 5 kan. Okey kalau. Ramai sebab. Okey duduk ramai boleh dekat gambar. Boleh. Dekat gambar ramai. Labu. Okey. Dah. Okey, dah. Labu. Okey, buka balik ke atas. Buka balik ke atas. Okey, kita dapat ilmu rehat sini dulu dan tunggu yang korban main untuk majlis penutupan. Amin. Dalam keadaan kan kita boleh kita kapan dia situ kita sembahyang sambil kita sembahyang mandi dia tu sembahyang ke kita mandi lagi satu kalau sekiranya jenazah terbakar pernah sekali pengalaman tapi saya tak kawan sampai masa dia kan sama Sarawak tiga 4 anak dia 4 anak dia lagi ni seorang melekat dia kapan tak macam normal lah Yang bahagia Ustaz Razak, Ustazah Mariam, Tuan Panitia Ustazah Faizah, Guru Kaunseling Ustazah Cikgu Syimah, rakan-rakan guru seterusnya para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala perancangan kita pada hari ini berjalan dengan baik, bermula daripada teori dan juga praktikal. Mudah-mudahan ilmu yang dicurahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak tadi dan juga Ustazah Mariam sedikit sebanyak dapat memimpin kita. Setidak-tidaknya kita mengetahui sedikit sebanyak bagaimana pengurusan jenazah yang kita belajar dalam kelas itu secara teori. Dan hari ini ruang yang ada itu kita praktik ilmu yang kita belajar. Jadi untuk seterusnya saya silakan Cik Zulkifli selaku penolong kanan pentadbiran untuk memberikan sedikit ucapan haluan seterusnya menutup program kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi sendiri yang berbahagia, Ustaz Razak, Ustazah Mariam, Ustazah Faizah, Cikgu, seterusnya Adung, makam gambar tadi, seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi syukur kita kepada Allah kerana kita pada pagi ini telah memiliki satu program yang saya rasa jarang-jarang lah kan, jarang-jarang kita dapat peluang, ataupun kadang-kadang bila kita dapat peluang pun kita biasanya duduk di luar saja kan.
Bila kita pergi ziarah mayat tu, biasanya kita duduk di luar saja, kan? Kalau katakan nak mengusung, nak mengiringi ke kubur tu, biasalah kita buat, kan? Tapi kalau melibatkan pengurusan jenazah ni, melibatkan mandi, kafan dan sebagainya, kita ni kadang-kadang dimomokkan. Ataupun kadang-kadang bila kita sebut mayat tu, kita dah rasa semacam dah, kan? Kita rasa takut. Tapi saya rasa tadi Allah pun dah bagi panduan kot, kan? Sepatutnya kalau kita tengok betul, kan, untuk bukan jenazah ni atau mandi mayat ni, kan, sepatutnya ialah diurus oleh siapa? Oleh siapa? Ustaz Gawat tadi. Kalau kita ada mak dan ayah, kan, mungkin kita berpeluang masa kita ada hayat lagi, mak dan ayah kita dah pergi, kalau boleh memandikan mayat pun kita sendiri, kan. Tapi mungkin disebabkan dah jadi kebiasaan, kita dah kena panggil orang lain pula, kan. Bayangkan kalau kita sendiri menyentuh buat kali terakhir mak ke ayah ke, kan, ataupun tok wat kita ke, kan. So ianya akan menjadi lebih bermakna. Jadi saya rasa saya tak naklah panjangkan ucapan. Jadi saya sekali lagi lah bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz dan juga Ustazah. Dan untuk pelajar sekalian, jadikanlah pengalaman ini sebagai satu pengalaman yang baik. Dan kalau ada peluang, kalau ada peluang nanti boleh dipraktikkan untuk keadaan yang sebenarnya. Kalau tak ada peluang pun, mungkin kita boleh buanglah apa orang kata tadi tu. Orang kata apa? Dengar-dengar. Kita ni banyak dengar, kan. Kalau sebut bab mayat ni, dia dengar macam-macam lah, kan. Jadi dengan kita melihat sendiri macam mana cara buat, bukan susah pun, kan. Saya rasa simple saja, kan. Cuma ikut syarat dia. Dan insyaAllah kita telah mendapat satu ganjaran yang sangat besar daripada Allah. Mungkin sebelum saya tutup, kalau kita tengok dalam pengurusan jenazah ni, kan, kalau bagi orang lelaki, kan, kalau kita sembahyang, mandi tu tak apalah, kan. Tapi yang paling sepatutnya kita terlibat ialah apa? Sembahyang mayat, kan. Sembahyang jenazah tu, itu sepatutnya kita kena buatlah. Sebab kalau ikut pahala ataupun ganjaran yang Tuhan janjikan, kalau kita menguruskan mayat, kan, daripada rumah bawa ke masjid, Allah akan ganjarkan kita apa? Pahala dia apa? Sebesar bukit Uhud. Kalau kita iringi jenazah ke kuburan, ke tempat kita nak simpan, nak tanam, kan, kita akan dapat bukit Uhud. Bukit Uhud. Itulah pemurahnya Allah yang kita sayangi, kan. Walaupun kita buat benda yang sikit saja, tetapi pahala dia sangatlah besar. So saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad atas ucapan penutupan tadi, dan moga-moga dengan apa yang disampaikan tadi akan memberi sedikit motivasi kepada kita untuk terus mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Ini sebagai tanda kenangan di pihak sekolah dan juga panitia Pernikahan Islam, ada sedikit benda mata di dekat sekolah. Jadi dengan itu, sekali lagi Tuan Haji Zulkifli untuk menyampaikan sedikit benda mata kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak. Silakan. Dan juga kepada Ustazah Siti Mariam. Di dua orang moderator dan juga fasilitator kita pada pagi ini adalah kita jemput setiap tahun. Jadi mereka meluangkan masa yang khusus, kita tempah lebih kurang setahun yang lalu di dalam jaga mereka itu terhadap. Terima kasih sekali lagi di pihak sekolah. Tak lupa juga kepada kameraman kita yang akan pancarkan siaran kita ini ke TV9 pada malam ini, insyaAllah. Maklum, silakan. Jadi dengan
penyampaian kesempatan tadi, maka berakhirlah program ilmiah kita pada hari ini. Dan dengan kata Pak Long nak ambil gambar semua untuk dia masuk dalam semua, belum? Kita akan cuba tengok untuk hubungi wartawan. Di mana Pak Long nak ambil?